Sekarang keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu dibincangkan。现在，马来世界王国文化遗产的独特性被讨论。Keunikan warisan bermaksud legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya。文化遗产的独特性是以前执政者的智慧和优越的遗产，以让接下来的统治者传承下去。Keunikan warisan kerajaan alam Melayu boleh dikaji daripada aspek yang berikut: sistem pemerintahan pelajar, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya, dan amalan beragama. Kelima-lima keunikan warisan kerajaan alam Melayu ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya。马来世界王国文化遗产的独特性可以通过以下事项得到研究：王国的君主制、君主的智慧、经济活动的发展、文化的发展与宗教的实践。这5个文化遗产的独特性将会在接下来的部分被细述。Sekarang keunikan warisan sistem pemerintahan pelajar dibincangkan。现在文化遗产的独特性，王国的君主制被讨论。Sistem pemerintahan di kerajaan alam Melayu berasaskan sistem pelajar。马来世界王国政府体制是以君主制为基础。Keunikan warisan sistem pemerintahan di alam Melayu yang paling jelas ialah pemerintah mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran。马来世界王国政府体系最明显的独特性是，当权者在政治上吸收宗教的影响。Dalam sistem pelajar, raja menjadi tongkat utama kerajaan。在君主制中，国王是政府的主要支柱。Kedudukan raja dapat diperkukuh dengan sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya。国王的地位可以通过由大臣们协助和得到人民忠诚的政府体制而得到巩固。Pola sistem pemerintahan pelajar di alam Melayu boleh dikaji daripada aspek yang berikut, yaitu pemilihan raja. Ketiga-tiga aspek yang menentukan pola pemerintah pelajar di kerajaan alam Melayu ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya。马来世界王国君主制度的模式可以通过以下事项被研究，分别是国王的选拔、国王的地位和国王的称号。这3个决定马来世界王国君主制度模式的事项将在接下来的部分被细述。Pertama sekali pemilihan raja kerajaan alam Melayu dibincangkan。首先，马来世界王国的国王选拔被讨论。Pemilihan raja adalah berasaskan keturunan dan pengesahan daripada pembesar。国王选拔是以血统和大臣的认可为基础的。Keturunan di raja dianggap suci dan berdaulat。王室血统被认为是神圣和有主权的。Raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera。Seperti dalam kerajaan Funan dan Chambal. Contohnya, Fan Shiman yang menjadi maharaja kerajaan Funan adalah dipilih daripada golongan tentera。国王也可以从军队中选出，像在湖南和赞巴王国一样。例如，从军队中选出成为湖南王国皇帝的范诗曼。Wanita keturunan di raja boleh dilantik sebagai pemerintah seperti dalam kerajaan Majapahit. Contohnya Tribuana Tunggadewi, yaitu Puteri Raden Wijaya telah dilantikkan menjadi Raja Majapahit。王室血统的女性也可以被选为统治者，例如kerajaan Majapahit、满者伯夷王国。Tribuana Tunggadewi 特里布婆纳顿加提比。她是拉登维加亚罗登维查野的公主，她被选为kerajaan Majapahit 满者伯夷王国的国王。Mengenai kedudukan raja dalam sistem pemerintahan pelajar kerajaan alam Melayu， 关于马来世界王国君主制度中国王的地位。
Semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati。当印度教和佛教的影响日渐盛行，国王被视为是神的化身，必须受到尊重。Konsep Khalifah diperkenalkan selepas kedatangan Islam。哈里发的概念在伊斯兰教传入后被引用。Raja-raja sentiasa ditaati, mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan, dan perbuatan tersebut adalah menderhaka。不服从国王被认为是对上帝的不服从，并且此行为是反叛的。Mengenai gelaran pemerintah， 关于统治者的称号。Kerajaan Alam Melayu menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam memberi gelaran pemerintah, di mana raja dan maharaja digunakan sebagai gelaran pemerintah。在对给予统治者的称号上，马来世界王国受到印度教和佛教的影响，在此国王和皇帝被用作统治者的头衔。Setelah Kerajaan Alam Melayu menerima pengaruh Islam, Sultan digunakan sebagai gelaran pemerintah。在接受伊斯兰教后，马来世界王国受到伊斯兰教的影响，苏丹被用作为统治者的头衔。Gelaran raja juga menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan maharaja di pulau。国王的头衔象征着权力的伟大，例如山中之王和岛上的皇帝。Terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Misalnya Raja Funan, Champa, Angkor, dan Sriwijaya yang menggunakan gelaran Sangkrit Waman。有些国王以其身份和独特性而得到他的头衔，例如夫难、湖南、Champa、赞巴、安过、乌哥和Sriwijaya三佛齐的国王使用梵文哇曼拔摩的称号。Sekarang keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu dalam aspek kebijaksanaan pemerintah dibincangkan。现在马来世界王国的文化遗产在君主智慧的独特性方面被讨论。Kebijaksanaan pemerintah dapat dilihat melalui dua aspek yang berikut。从以下两个方面可以看出君主的智慧。Pertama sekali, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Ini menentukan bagaimana sumber keperluan dihasilkan dan ditampilkan。首先选择并建立王国的首都，这决定了资源是如何被产生和被管理。Kedua, menjalinkan hubungan diplomatik, di mana di samping kedaulatan dan keselamatan dapat dijamin, perdagangan antara bangsa dapat dikembangkan。第二，建立外交关系，在此除了可以保障主权和安全之外，还可以扩大国际贸易。Kedua-dua aspek yang menentukan kebijaksanaan pemerintah ini akan diperincikan di bagian yang seterusnya。这两个说明君主的智慧的事项将在下一节被讨论。Sekarang kebijaksanaan pemerintah dalam memilih dan membangunkan pusat pemerintahan dibincangkan。现在君主在选择和发展王国首都的事项方面的智慧被讨论。Kebijaksanaan pemerintah dalam memilih lokasi yang strategis sebagai pusat pemerintahan, pertempatan, dan pelabuhan adalah seperti yang berikut。君主的选择战略位置作为政府首都、定居点和港口的智慧就如下。Pertama, mengenai lokasi yang strategis dipilih untuk membangunkan kegiatan pertanian. Lembah sungai dikembangkan dengan kegiatan pertanian kerana bertanah subur. Sungai juga berfungsi sebagai laluan berangkutan utama。第一，关于战略位置被选择，以展开农业活动。河谷由于土壤肥沃而发展为农业活动，例如在安过、乌哥和马加巴希满者博弈，以及河也是主要的运输路线。Kedua, pemilihan lokasi yang strategis sebagai pelabuhan perdagangan. Pemerintah bijak dalam memilih tempat yang menjadi laluan antara bangsa timur dan barat untuk mendirikan pelabuhan, seperti pelabuhan Okyo di Funan dan Palembang di Sriwijaya。第二，选择作为商业港口的战略位置。
君主在选择东西国际路成为港口的地点上表现得非常睿智。例如湖南的欧佑沃凹港口和Sriwijaya三佛齐的巨港。Pemerintah bijak dalam memilih tempat untuk kegiatan perdagangan dan pertahanan. Pemerintah mengambil kira petunjuk alat yang memudahkan singgah di pelabuhan seperti Bukit atau Gunung dan Teluk. Bukit dan Teluk juga membantu dalam aspek pertahanan。君主在选择贸易和国防活动的地点上也表现得非常睿智。君主同时也考量了方便于港口停泊的方向指标，例如高山和海湾，以建立商业和国防。马来王国的例子就包括了古吉岛王国的地标日来峰。灵丘和海湾在防御方面也有帮助。Pemilihan lokasi yang strategik untuk membangunkan pusat pemerintahan membolehkan kerajaan alam Melayu berkembang dengan cepat dan bertahan lama。战略要地的选择以发展王国首都，能够得到马来世界王国的发展和持久。Lokasi yang strategik menyebabkan kerajaan luar tertarik untuk menguasai kerajaan alam Melayu。战略的地理位置使得外国有兴趣征服马来世界王国。Pemilihan lokasi untuk membangunkan pusat pemerintahan telah diikut sehingga hari ini。选择发展王国首都的地点的这一个举措一直延续至今。Sekarang kebijaksanaan pemerintah dalam menjaringkan hubungan diplomatik dibincangkan。现在君主在建立外交关系方面的智慧被讨论。Kebijaksanaan pemerintah dapat dilihat dalam menjaring hubungan diplomatik bagi menjamin kemakmuran kerajaan。君主的睿智可以通过为了保证王国繁荣而建立的外交关系中看见。Terdapat 3 bentuk hubungan diplomatik, yaitu persahabatan, ketenteraan atau senjata, dan perkawinan. Ketiga-tiga bentuk hubungan diplomatik yang berlaku dalam kerajaan alam Melayu akan diperincikan di bahagian yang seterusnya。外交关系有3种形式，分别是友谊、军事和联姻关系被进行。Pertama sekali hubungan diplomatik dalam bentuk persahabatan dibincangkan。Contohnya, kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit menjalinkan persahabatan dengan China pada abad ke-14。首先，友谊形式的外交关系，例如在7世纪，kerajaan Sriwijaya三佛齐王国向中国送去了友谊的使者。在14世纪时，满者伯夷向中国送去了为了建立友好关系的使者。Kedua, hubungan diplomatik dalam bentuk ketenteraan atau senjata。Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11。第二，军事形式的外交关系。在11世纪时，来自印度的诸罗皇帝向三佛齐王国发送了军事援助，以帮助解决叛乱。Ketiga, hubungan diplomatik yang dijalankan dalam bentuk perkawinan。Pemerintah Majapahit Raden Wijaya kawin dengan puteri kerajaan Singasari pada abad ke-13。第三，联婚形式的外交关系。在13世纪时，满者伯夷的统治者罗登维察也与信科沙里王国公主结婚。Pertama, memelihara kedaulatan kerajaan。第一，维护政府主权。Kedua, mendapatkan perlindungan。第二，得到保护。Ketiga, meluaskan jaringan perdagangan。第三，扩大贸易网络。Keempat, memperkukuh agama dan budaya。第四，加强宗教文化建设。Terima kasih kerana menonton video saya.
tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video. 感谢您的观看，请您把视频分享给有需要的人。同时，别忘了通过订阅来支持我的频道。您的订阅是我继续制作视频的动力。